Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Sekalung apresiasi buat pengurusi majlis, kombinasi intelektual kehakiman bervisi, seterusnya saudara dan saudari pemangkin revolusi ummah. Bak kata orang, tidak kenal maka tidak cinta, tetapi cinta itu buta, maka ayuhlah kita bersama-sama menghayati, mendalami serta terus bercinta dengan mauduk syarahan saya yang berbunyi Membina Negara Rahmah. Sidang hadirin sekalian, kalimah rahmah sering kita dengar, namun apakah yang dimaksudkan dengan kalimah rahmah? Ibnu Manzur dalam Lisanul Arab mengatakan rahmah bererti kelembutan yang berpadu dengan rasa hiba. Manakala mengikut Ibnu Al-Jauzi, kalimah rahmah secara literal bermaksud kasih sayang. Konsep rahmah ini boleh kita lihat pada tujuan pengutusan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang terakhir yang mengandungi ciri Rabbaniyah, rahmat Allah yang luas, universal, bestari dan wasatiyah. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutuskan kamu, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Surah Al-Anbiya ayat 107. Untuk mewujudkan negara rahmah, sudah pastilah memerlukan gabungan daripada semua pihak, baik daripada pihak pemerintah, rakyat dan juga pentadbiran yang digunapakai di sesebuah negara. Oleh itu, 3 pragmatik untuk membina negara rahmah akan saya huraikan. Pragmatik yang pertama, barisan kepimpinan yang dinamik dan unggul yang mengamalkan konsep wasatiyah dan mengambil berat akan kepentingan rakyat. Meskipun kita sudah terlalu jauh dengan Rasulullah, namun pemimpin yang baik semestinya seharusnya mengamalkan nilai-nilai Islami dan menerapkan kepribadian Rasulullah dalam diri dan mencontohi baginda dalam pentadbiran negara. Pemimpin yang rahmah lagi bijaksana sudah pasti akan membangunkan semula negara yang dilanda masalah dengan semangat kesatuan dan kasih sayang yang tinggi kepada rakyat yang dipimpinnya. Pragmatik yang kedua ialah prinsip keadilan. Prinsip keadilan ini sentiasa diutamakan oleh Islam sebagai asas utama konsep rahmah dalam bernegara. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 42 yang bermaksud, apabila engkau wahai Muhammad menghukum termasuk pemerintahan, maka putuskan keputusan dengan penuh keadilan. Sesungguhnya Allah suka kepada mereka yang membuat adil. Seorang pemimpin yang adil merupakan rahmat bagi rakyat, seperti mana Umar bin Abdul Aziz yang merupakan cucu kepada Saidina Umar Al-Khattab. Antara prinsip yang diamalkan sewaktu pemerintahannya ialah menegakkan keadilan, memelihara daripada melakukan pembohongan, menolak daripada menerima hadiah, melarang pembaziran, menegah governor dan pegawai kerajaan daripada terlibat dengan aktiviti perniagaan, membuat talian perhubungan secara langsung antara governor dan rakyat, serta mengadakan audit dan muhasabah terhadap governor dan mahu supaya kewangan governornya disemak. Sidang pendengar sekalian, pragmatik yang ketiga ialah rakyat dinamik. Sebagai rakyat, kita juga perlu mengamalkan konsep rahmah dalam kehidupan seharian. Amalan baik seperti tolong-menolong di antara satu sama lain, bersatu padu dalam masyarakat, tidak mengadu domba dan tidak menyebarkan maklumat yang belum pasti maupun maklumat yang bersifat fitnah, haruslah diamalkan dalam kehidupan seharian kita. Sesungguhnya, pada era ini kita berhadapan dengan cabaran alam cyber yang hebat. Oleh itu, kita sebagai rakyat yang baik perlulah menjadi pengguna yang bijak dan berfikir sebelum melakukan sesuatu perkara, terutamanya dalam menyebarkan maklumat. Bertetapan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan." Tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Surah Al-Maidah ayat 2. Intihanya, usaha membina negara rahmah ini memerlukan penglibatan daripada semua pihak. Usaha membina negara yang rahmah ini adalah usaha yang perlu
dilakukan secara berterusan tanpa rasa jemu. Gandingan usaha yang jitu di pihak pemimpin dan rakyat untuk membina negara rahmah sudah pasti akan membuahkan hasil yang terbaik untuk semua. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.